Jadinya kon asal daripada silinder. Jadi kalau kita nak tahu isi padu bagi kon adalah sebahagian daripada silinder. Maksudnya formula silinder adalah pi J kuasa 2T, tapi disebabkan dia kon, kita letak depan dia 1/3. 1/3 pi J kuasa 2T. 1/3 pi J kuasa 2T. Dia macam tu lah. Okay. Jadi 1/3 pi J kuasa 2T. Dan yang seterusnya, sekarang nak cari luas bentangan. Benda ni para pelajar cikgu minta sangat. Untuk formula-formula ni kena catat. Kat mana-mana lah kita catat. Jangan tengok saja sebab benda-benda formula-formula ni perlu dicatat. Sebab selepas daripada belajar kita akan lupa. Jadi kalau kita catat tu, maknanya kita nak buat ulang kaji kat mana-mana tu nanti kita nampak lah. Jadi yang seterusnya adalah formula luas bentangan. Luas bentangan ni, jadinya kita nampak kat sini ada satu bulatan. Maksudnya dekat sini adalah pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Lepas tu, apa lagi itu pi J kuasa 2. Luas tapak. Luas tapak adalah pi J kuasa 2. Untuk luas yang ini, disebabkan dia ni adalah permukaan yang melengkung. Dia ni seolah-olah macam ni tau. Dia ni sebenarnya sebahagian daripada bulatan ni. Kan? Yang ni, luas yang ni. Jadi luas yang ini adalah pi J S. S tu adalah nilai di sini. S. Pi J S. Pi J S. Okay? Pi J S. Pi J S. Okay? J tu kita ambil kat sini lah maksudnya. J tu kita ambil kat sini. Dia punya ni dia. Nilai J tu. S tu kita ambil nilainya di sini. Sisi sending. Ni. Yang ini ni. Sebenarnya. Sending. Sisi sending. Jadi ya. Formula luas bentangan bagi kon adalah pi J kuasa 2 tambahkan dengan pi J S. Pi J kuasa 2 tambahkan dengan pi J S. Okay. Jadi mari kita tengok soalan. Okay. Jadi dalam soalan ni nampak tak? Dia suruh cari isi padu. Pertamanya apa kata kita cari dia punya isi padu kon. Cari isi padu kon. Bila kita nak cari isi padu kon, kita kena tengok. Formula isi padu kon adalah 1/3 pi J kuasa 2 darabkan dengan T. 1/3 pi J kuasa 2T. T sebenarnya adalah di sini. Bukan T itu adalah 15. Ini adalah nilai sending. 15 ni adalah S. 15 ni adalah S, nilai sending. Jadi T sebenarnya kat sini. Jadi untuk dapatkan T, kita kena bermain di sini. Nampak tak dekat sini segitiga? Kan? Segitiga. Jadi pada segitiga ni, kita nak dapatkan apa tinggi kon, kita tengok kat sini. Okay, kalau diameternya 7 cm, maka dekat sini adalah 3.5 cm sahaja. 3.5 cm saja. Apa maksudnya tu? Kita keluarkan segitiga, kita nak cari T. Apa T, nilai T kat sini? Okay, T tu maksudnya tinggi lah, tinggi. Okay, kat sini adalah 3.5 cm dan di sini adalah 15 cm. Jadi 15 cm ni adalah hipotenus. Hipotenus. Bila dia ni hipotenus, maka kita kena nak dapatkan T ni, hipotenus kena tolak 3.5. Maksudnya T kuasa 2 sama juga dengan 15 kuasa 2 tolakkan dengan 3.5 kuasa 2.
Okey. Yang ni kena guna kalkulator. Sebab kita nak dapatkan tinggi. 15 kuasa 2 tolakkan dengan 3.5 kuasa 2. So kita dapat jadinya T kuasa 2 sama juga dengan 212.75. Jadi nilai T adalah punca kuasa 212.75. Cubalah kita buat dia punya ni. So kita dapat jawapannya T ni adalah sama juga dengan 14.59 cm. Itu barulah nilai di sini 14.59 cm. Okey. Ibu, Ya. kalau tulis 14.6 saja tak boleh. 14.6. Oh, menarik tu. Boleh juga. Boleh juga. 14.6 pun boleh juga. Tapi nanti ada berbeza sikit. Boleh, tak ada masalah. 14.6. Jadi apa kata kita guna idea Auni, maknanya kita buat 14.6 Sekejap. Kat sini kita dapat 14.6. Kat sini dapat 14.6 juga. Okey. Di sini pun adalah 14.6. Okey. Jadi T adalah 14.6. Barulah kita tahu T itu adalah 14.6. Jadinya kita padam ni dulu. Di sini padam sebab cikgu tak cukup ruang. Yang ini kita belajar guna teorem Pythagoras. Masa kita tingkatan 1, kita ada belajar teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Kita ada belajar tingkatan 1 teorem Pythagoras. Okey. Jadinya so kita dah tahu tinggi adalah 14.6. Jadinya terus saja kita buat 1/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan J. Jejari adalah daripada sini ke sinilah. 3.5 kuasa 2 darabkan dengan T. T-nya adalah 14.6. Cuba ambil kalkulator. Kita buat sama-sama. 1/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 3.5 kuasa 2 darabkan dengan 14.6. So dapat jawapan. Auni dapat jawapan berapa Auni kalau Auni kira? Guna kalkulator sekejap Auni. Dapat 187.36. 187.37. Okey. Lama. Point 37. 187.37 sentimeter padu. Alamak. Sentimeter padu. Okey, sentimeter padu. Itu baru isi padu. Sekarang cikgu padam balik, itu kira isi padu. Katakan dia suruh cari luas bentangan. So luas bentangan piramid kita kena tengok ni lah. Pi J kuasa 2 tambah pi JS. Pi J kuasa 2 maksudnya pi J kuasa 2 tambahkan dengan pi darabkan dengan J darabkan dengan S. S tu apa? S tu sending 15. J tu apa? J tu adalah 3.5. Jadinya masukkan saja 22/7 kalikan dengan 3.5 kuasa 2. Tambahkan dengan 22/7 kalikan dengan 3.5 saja kalikan dengan 15. Macam tu. Luas bentangan. Ini ambil kalkulator. 22/7
kalikan dengan 3.5 kuasa 2 sama dengan, kat sini untuk yang ni kita akan dapat 38.5. Tambahkan dengan 22/7 kalikan dengan 3.5 kalikan dengan 15. So dapat 165. Jadi kita tambahkanlah. Tambahkan dengan 38.5. So dapat jawapan. Jawapannya adalah 203.5 cm persegi sebab luas bentangan. Sebab luas bentangan. Okey. Jadi para pelajar, cikgu bagi satu soalan pada para pelajar. Tak cantik soalan ni. Yang ini. Soalan ini. Cuma cari luas bentangan saja. Cari luas bentangan. Kon. Cari luas bentangan kon. Cuba para pelajar. Cari luas bentangan kon. Okey. Jadi kita kena ingatlah luas bentangan untuk kon. Maksudnya dia adalah pi J kuasa 2 tambahkan dengan pi J S. S tu apa? S tu 25. Perlu tak cari tinggi-tinggi? Tak payah. Tak perlu cari tinggi. Sebab dia nak luas bentangan. Yang perlu cari tinggi ni kalau melibatkan isi padu. Kalau melibatkan kon yang macam ni, pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2. Tambahkan dengan pi JS. Pi J kuasa 2 tambahkan dengan pi JS. Jadi apa nilai pi? Nilai pi adalah 22/7. Pi ni nilai dia adalah 22/7. Apa nilai J? J tu adalah daripada sini, titik ni pergi ke sini. Ini J. Dan dia bagi tahu J tu adalah 7. Darabkan dengan 7 kuasa 2. Tambahkan dengan pi JS. Maknanya 22/7. Ambil balik, darabkan dengan J yang kat sini. Ini adalah J. Darabkan dengan 7. Darabkan dengan sisi sending. Sending. 25. Darabkan dengan 25. So kita buat satu-satu dulu. Yang ni kita buat apa jawapannya. 22/7 kita darabkan dengan 7 kuasa 2. So dapat jawapan ini 154. Tambahkan dengan 22/7. Darabkan dengan 7. Darabkan dengan 25. So kita dapat jawapannya adalah 550. Jadi 154 tambah 550. So jawapannya adalah 704 cm persegi. Sebab luas bentangan. Okey, luas bentangan sentimeter persegi lah. Okey, boleh okey, jadinya sekarang ni mari kita tengok soalan ni pula. Banyak formula dalam topik ni sebenarnya. Formula isi padu dengan formula luas bentangan. Jadi formula isi padu ni sebenarnya cikgu dah ulang lama dah. Tapi disebabkan kita perlu sentiasa buat ulang kaji apa semua sekali. Jadinya inilah. Jadinya kita teruskan je lah. Jadinya ini namanya sfera. Ini namanya sfera. Nama benda macam ni. Macam bola apa semua sekali. Nama dia adalah sfera. Jadi dalam sfera ni dia ada formula isi padu dia. Ada formula luas bentangan. Jadi sfera ni bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk bulat. Mesti ada pi J. Okey. Cuma isi padu sfera ni adalah 4/3 pi J kuasa 3. 4/3 pi J kuasa 3. 4/3
pi J kuasa 3. Sedangkan luas bentangan adalah 4 pi J kuasa 2. Nampak tak? Kat sini. Kat sini sfera kita kena perhatikan betul-betul. Sebab sfera ni formula isi padu dia 4/3 pi J kuasa 3. Banyak 3 kat situ. Per 3 kuasanya dia kena 3. Tapi bila dipotong kuasa ni, 3 dah tak ada kat sini, 3 sini pun ditolak 1 jadi 2 lah. Itu adalah luas bentangan lah. Itu adalah luas bentangan. Okey, luas bentangan. Jadi luas bentangan adalah 4 pi J kuasa 2. 4 pi J kuasa 2. 4 pi J kuasa 2. Jadi bila kita jumpa soalan macam ni, dia suruh cari isi padu kan. Cari isi padu sfera. Cari isi padu sfera. Terus saja masuk 4/3 pi J kuasa 3. Jadinya J-nya apa? J-nya adalah 10.5. J-nya adalah 10.5. Jadi 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 10.5 kuasa 3. 10.5 kuasa 3. 10.5 kuasa 3. Jadi 4/3 kalikan dengan 22/7 kalikan dengan 10.5 kuasa 3 shift kuasa 3. Ya, jawapannya adalah apa dia? 4,851 cm padu. Ini untuk isi padu. Nak kira isi padu. Tapi kalau luas bentangan, okey, kalau luas bentangan sfera, luas bentangan sfera adalah 4 pi J kuasa 2. 4 pi J kuasa 2. Jadi 4 kalikan dengan 22/7 kalikan dengan J 10.5 kuasa 2. Jadi 4 kalikan dengan 22/7 kalikan dengan 10.5 kuasa 2. So jawapannya adalah sama dengan 1,386 cm persegi. Okey. 1,386 cm persegi. Ni dengar tak ni? Dengar. Okey, alhamdulillah. Cikgu kadang-kadang tak nampak. Cikgu tak nampak. Jadi rupa-rupanya luas bentangan sfera ni isi padu dia adalah 4/3 pi J kuasa 3. Apa nama? Sekali lagi, isi padu sfera adalah 4/3 pi J kuasa 3. Luas bentangan adalah 4 pi J kuasa 2. Dia mudah lagi. Okey? Dia mudah lagi. Okey, mari kita tengok soalan lah. Soalan. Okey. Dan yang terakhir sekali, ini namanya prisma. Okey. Ini namanya prisma. Dan ini adalah prisma yang cikgu bagi tahu, ini adalah prisma 1. Ini biasanya adalah prisma 2 lah. Prisma yang kedua, bentuk yang kedua. Okey. Jadi kalau kita nak kira isi padu ni, kalau nak kira isi padu, luas keratan tu maknanya luas muka ni. Ini luas muka ni, luas muka ini kalikan dengan luas keratan kalikan dengan lebar. Okey, luas keratan kalikan dengan lebar. Tapi untuk luas bentangan kita kena kira jumlah permukaan, jumlah luas semua muka. Jumlah luas semua
muka. Macam itulah jumlah luas semua muka. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, kalau disuruh cari isi padu, cari isi padu prisma. Luas keratan maksudnya sini. Sini. Ni bentuk segitiga. Bila dia bentuk segitiga, mesti depan dia adalah 1/2 kalikan dengan tapak dia 4 kalikan dengan tingginya adalah 3. Okey. Itu adalah luas keratan. Tambahkan dengan daratkan lagi dengan lebar. Daratkan dengan 8. Okey, daratkan dengan 8. Jadi itu adalah isi padu prisma lah. 1/2 kalikan dengan 4 kalikan dengan 3 kalikan dengan 8. So kita dapat jawapannya adalah 48 cm padu. 48 cm padu. Tapi kalau luas luas bentangan, nombor 1 keratan kat sini dengan keratan kat sini. Okey. Keratan kat sini dengan keratan kat sini ni 3 kali 4. Jadinya dia luas segitiga. 2, dia ada luas segitiga yang sama ni depan belakang, itu luas keratan rentas. 2 kalikan dengan 1/2 kalikan dengan 4 kalikan dengan 3. Okey. So jawapannya untuk yang tu adalah 12. So ini sama juga dengan 12 cm persegi. Tambahkan pula dengan yang ni. Okey, yang ini. Segi 4 ini. Segi 4 ni adalah 8 kali 4. 8 kalikan dengan 4 sama juga dengan 8 kali 4 adalah 32 cm persegi. Lepas tu kira pula yang di sini. Yang tegak ni. Kan? Yang tegak belakang ni. Yang tegak belakang tu dia adalah segi 4. Segi 4 dia apa? 8 kalikan dengan 3. So dapat jawapan 24 cm persegi. Dan yang terakhir sekali adalah yang ini. 5 kalikan dengan 8. 5, 8 kalikan dengan 5. So dapat jawapan ini 40 cm persegi. So jadinya kita tambahkan semualah. Berapa jawapan dia? 12 tambah 32. Ya. Yang 8 darab 5 tu nak kira permukaan yang mana? Yang tu, yang gelungso. Permukaan gelungso. Oh, yang atas sekali tu. Yang boleh yang tengok. sama. Okay. So kita tambahlah. Kita tambah. Ini 12 tambahkan dengan 32 tambahkan dengan 24. Okey. Tambahkan dengan 40. So kita dapat jawapannya adalah 108. Jawapannya adalah 108 cm persegi. Jadi para pelajar, tamatlah sudah kita punya apa ni? Kita punya topik. Tamatlah sudah kita punya topik bab yang ke-6. Bab yang ke-6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. Dalam bentuk geometri 3 dimensi ni kita belajar ada formula isi padu, ada formula luas bentangan. Okey? Ada formula isi padu dan ada formula luas bentangan. Ada formula isi padu dan ada formula luas bentangan untuk bentuk-bentuk seperti kubus, kuboid, piramid, silinder, kon, apa lagi? Sfera, prisma. Macam itulah. Okey. Jadinya
Kita masih ada masa lagi para pelajar. Cikgu nak perkenalkan pada para pelajar satu topik, iaitu topik bab ke-10, iaitu berkaitan dengan kecerunan garis lurus. Okey. Sebab ini benda ni cikgu dah bincang dah dalam YouTube. Jadinya cikgu saja je nak recap balik, nak cerita balik. Nanti para pelajar boleh tengok dalam YouTube berkaitan dengan kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. Jadi kecerunan garis lurus ni benda-benda yang ada, dia panggil apa? Kecerunan maksudnya benda-benda yang ada kecerunan, maksud dia ni ada dia ada kecondongan. Dia ada kecondongan. Dia mana-mana garis yang dia condong, tak kisahlah condong macam mana sekalipun, yang paling penting dia tu tak melintang ataupun tak menegak, maka kita kena kira dia punya kecerunan dia. Kita kena kira dia punya kecerunan. Kecerunan. So, dalam bab ni sebenarnya kecerunan ni adalah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Jadi jarak mencancang tu adalah inilah ni. Jarak mencancang adalah di sinilah ni. Berapa tinggi sini, bahagikan berapa tinggi kat sini. Minta maaf. Berapa tinggi ni bahagikan berapa yang melintang panjang ni. Kan? Itu yang dia kata jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Dapatlah dia punya satu nombor kecerunan. Okey, dapatlah satu nombor kecerunan. Kecerunan Jadi kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey. So, katakan jarak mencancangnya 4 unit, jarak mengufuknya 6 unit. Jadi kecerunan kita buat 4/6 dapat 2/3. Sebenarnya 2/3 inilah kecerunan. Ni kecerunan. Betapa cerunnya nombor ni. Okey, 2/3 ni macam ni lah dia punya kecerunan. Lagi besar nombor, lagi condong, lagi cerun. Lagi besar nombor, lagi cerun. Lagi besar nombor, lagi cerun. Bagus. Okey. Cuma dekat sini, dekat sini dia formula kecerunan ni, formula kecerunan ni dia ada dua. Okey. Formula kecerunan ni dia ada dua. Formula kecerunan yang pertama adalah kecerunan, nak kira. Ini bila kita ni biasanya kita buat dalam Sata Carters. Bila kita buat Sata Cartesian ataupun kita buat graf, kita mesti ada titik-titik koordinat. Titik-titik koordinat dia. Jadi daripada titik-titik koordinat tu, bolehlah kita dapatkan kecerunan bagi garis untuk dua titik ni, QP. Jadi M sama juga dengan Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Jadi untuk yang ini sebenarnya cikgu dah record dah. Cikgu dah record dalam dalam YouTube. Cikgu dah record dah dalam YouTube. Cuma para pelajar kena carilah YouTube cikgu YouTube cikgu. Sekejap. Cuba cikgu nak ni. Cikgu nak tengok. YouTube cikgu, para pelajar boleh saja. Okey, para pelajar boleh saja pergi dekat YouTube. Alamak. Dan cari matematik cikgu Faiz. Okey, pergi kat YouTube dan cari matematik cikgu Faiz. Alamak. Dengar tak ni?
Ya, Ni nampak tak YouTube yang cikgu buka ni? nampak cikgu. Okey. Ni matematik cikgu Faiz ni. Okey. Dalam ni dekat video, biasanya kat video lah, cikgu tekan video. Dalam ni cuba tengok kecerunan garis lurus. Yang ni cikgu dah record dah. Kecerunan garis lurus. Apa cerita kecerunan garis lurus kat sini Ada lah. Ni kecerunan. Apa juga jalan-jalan yang bina di atas. Okey. Kena namakan jalan. Ni cikgu dah record Mesti dalam taman tu ada jalan. Satu, jalan dua, jalan tiga. Itu nama jalan. Dan dia ada number dia, ada nombor-nombor. Jadi cuba selepas daripada ni pelajar tengoklah, ataupun memang para pelajar ni cikgu confirm ni dah tengok dah cerita berkaitan dengan kecerunan garis lurus, iaitu dia punya formula dia M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak Y1. Satu lagi adalah apa nama? Satu lagi adalah kecerunan adalah sama juga dengan pintasan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi cikgu ingat sampai di sini dulu para pelajar. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan cikgu pada malam ni. Okey. Jadi insya-Allah lah kita bertemu lagi dalam minggu depan. Kita bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cikgu. Sama.